Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Azia dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Pada minggu ini, kumpulan 9 akan membuat pembentangan dan kupasan berdasarkan soalan yang diberi. Sebelum itu, mari saya perkenalkan ahli-ahli kumpulan 9. Yang pertama, iaitu saya, iaitu Nur Hasni binti Yaakob. Rakan saya yang kedua, Syazwani binti Muhammad Ismail. Dan rakan saya yang ketiga ialah Eng Siulin. Soalan yang akan dikupas sebentar lagi adalah jelaskan definisi etika pengurusan dan hubungannya dengan pengurusan sumber manusia. Yang kedua, bincangkan kepentingan etika pengurusan dalam pengurusan sumber manusia. Dan yang ketiga, apakah implikasi etika terhadap individu, pengurus dan organisasi dalam konteks sekolah. Etika pengurusan dan hubungannya dengan PSM. Dalam konteks pendidikan, isu etika mempamerkan persoalan tentang etika yang tidak berkesudahan sehingga mencetuskan perbincangan dan isu dalam kalangan masyarakat kita sehari-hari. Etika dan moral dalam dunia pendidikan adalah satu perilaku yang dianggap common knowledge dari individu sejak dari dulu sehingga sekarang. Dalam tamadun masyarakat, penerimaan terhadap aspek ini sudah menjadi dasar dan keperluan dalam banyak perkara serta menimbulkan banyak kesan ke atas pekerjaan, pengurusan, pentadbiran dan penerapan kualiti hidup dalam keluarga. Persoalannya, dalam dunia moden kini hanya berlaku masalah berhubung dengan etika dan moral. Mari kita lihat tentang definisi etika. Etika berasal daripada perkataan ethics yang diambil daripada perkataan ethos yang membawa maksud, sikap dan adat yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Dari Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, yakni adat, sopan santun dan sebagainya yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Etika dapat ditaktifkan sebagai satu pertanyaan atau pengusulan secara sistematik terhadap perlakuan manusia dengan tujuan untuk mengetahui peraturan-peraturan yang seharusnya mengawal tindakan kita dan kebaikan yang patut kita cari dalam kehidupan ini. Etika juga dijelaskan sebagai pemakaian nilai kepada perangai dan tindakan individu. Ia mengadakan asas moral bagi memandu perlakuan individu di dalam pelbagai situasi. Oleh itu, pengajian etika ini memberi jawapan kepada apa yang betul, salah atau baik, buruk. Mari kita lihat pula definisi tentang pengurusan. Pengurusan terdiri daripada pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang terdiri daripada satu atau lebih orang atau entiti untuk tujuan menyelaraskan dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatu matlamat. Pengurusan berkait dengan kuasa mengikut pangkat, manakala kepimpinan melibatkan kuasa melalui pengaruh. Pengurusan dikendalikan melalui berbagai-bagai fungsi yang sering dikelaskan seperti berikut. Merancang. Merancang ialah memutuskan apa yang perlu berlaku pada masa hadapan, hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan ataupun pada sepanjang 5 tahun yang berikutnya dan sebagainya. Dan mencipta rancangan-rancangan untuk dilaksanakan. Yang kedua adalah mengatur.
Ia menggunakan sumber-sumber yang diperlukan secara optimum untuk membolehkan rancangan-rancangan dilaksanakan dengan berjaya. Yang ketiga ialah memimpin atau memotivasi, iaitu menonjolkan kemahiran dalam bidang kepimpinan dan motivasi untuk mendapatkan orang lain memainkan peranan yang berkesan dalam pencapaian rancangan-rancangan. Dan yang terakhir adalah mengawal dan mengawas, iaitu memeriksa dan membandingkan kemajuan yang sebenar dengan rancangan serta mengubah suai rancangan tersebut jika perlu berdasarkan maklum balas yang diterima. Mary Parker Follett 1868-1933 yang menulis tentang topik ini pada awal abad ke-20 mentarikkan pengurusan sebagai seni untuk mencapai sesuatu matlamat melalui orang. Seseorang juga boleh memikirkan pengurusan berdasarkan fungsinya, iaitu sebagai yang pertama tindakan untuk mengukur sesuatu kuantiti pada tempoh-tempoh yang tetap dan berdasarkan keputusannya mengubah suai sebahagian rancangan asal. Yang kedua adalah tindakan untuk mencapai sesuatu matlamat yang dirancang. Apakah kepentingan etika pengurusan dalam PSM? Sebuah organisasi memang memerlukan satu set etika kerja bagi memastikan kepatuhan pentadbir dan guru kepada piawai minimum yang telah ditetapkan, malah melampaui keperluan dan jangkaan pihak berkepentingan dalam pendidikan. Etika mempengaruhi pemikiran, tindakan dan tingkah laku anggota perkhidmatan atau pekerja. Selain itu, ia memupuk kesedaran tentang sumbangan anggota perkhidmatan kepada masyarakat dan merupakan piawai mutlak bagi mendorong anggota perkhidmatan berkhidmat dengan ikhlas dan berkesan. Aspek yang berkaitan dengan etika mempunyai 6, iaitu tata kelakuan yang berterusan, tata susila peraturan sosial, berkait dengan moral, etika dan agama, etika profesion dan budaya etos. Etos merujuk kepada kepercayaan dan nilai-nilai yang membezakan seseorang, masyarakat atau institusi dari orang lain. Etos adalah perkataan Yunani yang mempunyai makna seperti watak atau adat. Mari kita lihat pula apa itu etika kerja. Etika kerja adalah merupakan prinsip moral atau akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu. Kesedaran akhlak ini dapat dicapai apabila seseorang menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Etika ini merangkumi tanggungjawab profesion terhadap masyarakat. Kod Etika ASTD. ASTD adalah American Society for Training and Development. Antara yang terkandung ialah mengakui hak dan maruah individu, mengembangkan potensi individu, menyediakan latihan dan pembangunan berkualiti, mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan, melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kecekapan, menjaga kerahsiaan dan integriti, menyokong rakan-rakan dalam profesion, berkelakuan dengan cara beretika dan jujur, meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap pembelajaran dan prestasi tempat kerja, memberi gambaran jujur dan tepat tentang khayalan diri, menyumbang kepada perkembangan profesion berterusan. Sekarang mari kita lihat pula jenis etika. Terdapat 3 jenis etika, iaitu terdiri pada etika individu, etika organisasi dan etika professions. Etika individu bermaksud himpunan nilai yang ada pada diri sebagai pembimbingnya dalam menentukan betul atau salah,
membezakan antara baik dan buruk, perkara yang patut dan tidak patut dilakukan. Perkara ini dihadapi oleh setiap individu, boleh dikatakan setiap hari dalam melaksanakan tugas mereka. Etika organisasi khusus bagi mereka yang terlibat dalam sesebuah organisasi. Kebiasaannya, setiap organisasi mempunyai etika tersendiri yang perlu diamalkan oleh setiap orang yang berada di dalamnya dan lebih dikenali sebagai nilai teras. Nilai-nilai ini terdiri daripada beberapa amalan murni yang menjadi keutamaan dalam perkhidmatan organisasi tersebut. Etika profesion adalah kod yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta tata cara bekerja oleh pengamal sesuatu profesion. Antara pekerjaan yang mempunyai etika tersendiri termasuklah kedoktoran, kehakiman, kewartawanan dan perguruan. Etika ini penting dalam menjaga kredibiliti dan kepercayaan masyarakat terhadap kerjaya mereka itu sendiri. Teori-teori etika. Jadi, etika dari perspektif Barat daripada Garner 1986 mempunyai dua, iaitu normatif dan metaetik. Normatif bermaksud panduan dan peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku yang baik dan jahat. Manakala metaetik ialah etika yang membincangkan sifat asas etika dan pemikiran moral. Perbezaan antara kedua-dua teori iaitu normatif dan metaetics. Dari segi definisi, normatif adalah kajian tindakan etika, biasanya memberi tumpuan kepada apa yang betul dan salah secara moral. Manakala kajian metaetics ialah kajian asal dan makna konsep etika. Normatif memberi fokus iaitu tumpuan kepada apa itu moral, manakala metaetics adalah berfokus pada apa itu akhlak. Dari segi bidang, normatif ialah lebih praktikal kerana ia digunakan untuk tingkah laku manusia yang asas. Manakala metaetics mempunyai hubungan dengan falsafah kerana ia menganalisis konsep etika asas. Okey, ini adalah untuk rakan-rakan dan faham tentang mind mapping untuk teori normatif, iaitu ia terbahagi kepada dua, teori nilai dan teori kepatuhan yang dikatakan sebagai obligation. Dalam teori kepatuhan iaitu obligation dibahagikan kepada dua, iaitu teleologi iaitu consequentialist dan deontological non-sequentialist. Deontological ni dibawa oleh Immanuel Kant. Manakala consequentialist dibahagikan pula kepada falsafah utilitarian dan egoism. Okay, mari kita lihat apa yang dikatakan sebagai teori consequential, iaitu consequentialist, iaitu falsafah utilitarianism. Jeremy Bentham 1748 hingga 1832 dan John Stuart Mill 1806 hingga 1873 adalah merupakan pengasas falsafah utilitarian. Matlamat pemikiran utilitarian adalah untuk memberikan kebaikan kepada jumlah yang ramai walaupun terpaksa mengorbankan sebilangan kecil daripada mereka. Bentham 1970 menyatakan kebaikan dapat dicapai dengan memberikan kegembiraan kepada jumlah yang teramai dalam sesuatu masyarakat. Tindakannya adalah dianggap salah jika tidak mampu untuk memberikan kegembiraan kepada komuniti tersebut. Tindakan membawa kesan yang agak berbeza bagi orang lain. Matlamat hidup golongan
utilitarian ini adalah untuk mendapatkan kegembiraan kerana mereka berpendapat bahawa tiada matlamat yang lebih tinggi selain dari kegembiraan dan kepuasan dalam hidup. Tindakannya adalah suka dirama dan menggunakan budi bicara dalam penilaian. Okey, bagi teori konsekuensial dari segi falsafah egoism, falsafah ini merupakan satu teori yang memberikan penekanan terhadap kepentingan diri sendiri atau sesebuah kelompok tertentu. Dia meletakkan kerja sebagai satu keutamaan sekiranya mereka memperoleh faedah yang setimpal dengan apa yang dilaksanakan. Sesuatu tindakan itu tidak mendatangkan kebaikan, maka mereka tidak akan melakukannya. Egoism dapat dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu individu, iaitu pentingkan diri dengan mengambil kesempatan dari orang lain. Yang kedua, personal, pentingkan diri tetapi cuma pegang orang yang betul-betul memberi faedah kepada dirinya tapi tidak kisah sekiranya mereka tidak membantu. Dan yang ketiga, universal. Semua orang patut bertindak dalam keadaan yang memberikan manfaat kepada diri sendiri. Walaupun falsafah ini dilihat seperti negatif, ia sebenarnya turut memainkan peranan penting dalam pentadbiran organisasi. Pekerja melakukan sesuatu tugas disebabkan kemahuan dirinya untuk mendapatkan ganjaran bagi memenuhi keperluan diri. Okey, mari kita lihat pula teori tidak sekuensial iaitu non-sequentialist yang dikatakan deontologi dibawa oleh Immanuel Kant 1724 sehingga 1804 yang berpendapat bahawa segala tindakan yang disukai dan tidak disukai ramai sepatutnya menjadi undang-undang universal. Pandangan ini turut dikenali sebagai universalisme dengan cuba untuk menyamakan semua penilaian untuk semua orang. Kant berpendapat bahawa sesebuah negara yang aman perlu kepada undang-undang yang mengandungi etika yang terbaik dengan menanamkan sifat-sifat tertentu walaupun dalam pelaksanaannya negara itu terpaksa untuk melarang atau menghadkan sesuatu perkara. Jadi kelemahan fahaman ini ialah terdapat kemungkinan kesukaan orang terhadap sesuatu perkara berbeza dengan orang lain dan ianya terlalu subjektif dan sukar untuk diukur. Jadi suatu tindakan itu adalah betul atau salah bersandarkan kepada perlakuan itu sendiri tanpa melihat kepada kesannya dan setiap tindakan itu wajib mengikut kepada peraturan serta undang-undang yang telah ditetapkan. Okey, berdasarkan teori Kant, jika dilihat dari aspek pengurusan organisasi juga, teori Kant ini tidak mengambil kira kesan sesuatu tindakan sahaja. Beberapa prinsip asas dalam menentukan sesuatu tindakan itu beretika atau tidak iaitu A. Sesuatu tindakan itu dianggap benar sekiranya sesuatu perbuatan yang diambil itu mempunyai alasan yang betul. B. Tindakan yang bermula juga adalah dengan tidak mengambil kesempatan ke atas orang lain untuk kepentingan atau faedah diri sendiri. C. Sebelum melakukan sesuatu tindakan, individu itu perlu untuk mengetahui rasional perbuatannya dan mengambil tanggungjawab ke atas kesan perbuatannya. Individu itu perlu meneruskan sesuatu etika yang baik walaupun terdapat cemuhan dari orang lain. Kekuatan rohani turut memainkan peranan penting dalam membentuk kekuatan dalam beretika. Teori Kant juga mempunyai kelemahan. Antara kelemahan pada teori Kant ini ialah hal moral setiap manusia itu adalah berbeza dan sukar untuk ditentukan secara kolektif. Keadaan masyarakat turut mempengaruhi pelaksanaan prinsip ini di mana masyarakat cenderung untuk memberikan layanan baik kepada golongan berada sedangkan masyarakat bawahan mendapat layanan yang biasa saja.
Niat seseorang juga sentiasa dipengaruhi oleh sebab yang tersendiri di mana ianya mampu mempengaruhi objektif seseorang seterusnya membawa kepada pelanggaran peraturan. Sekarang mari kita lihat tentang kod etika kerja guru. Kod etika kerja guru ialah merupakan panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia berlandaskan nilai-nilai mulia. Kepentingan kod etika perguruan, garis panduan untuk tingkah laku, menyatakan dengan jelas tanggungjawab profesen perguruan dan meningkatkan imej profesen perguruan. Dari segi etika profesen perguruan, yang mengandungi merupakan kawalan untuk perlakuan guru, menjaga imej keguruan, mengawal amalan keguruan. Guru mesti bersikap bertanggungjawab, mempunyai pantang larang atau tegahan. Jika langgar, akan dihukum atau boleh juga disingkir dari pendaftaran sebagai pengamal jika melanggar etika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syazwani binti Muhammad Ismail akan menyambung pembentangan kita pada hari ini dengan tajuk implikasi etika terhadap individu. Implikasi membawa maksud memberi kesan hasil daripada sesuatu tindakan. Daripada segi pengurusan sumber manusia, etika turut memberi kesan terhadap individu, pengurus dan organisasi. Dalam konteks institusi pendidikan, sebagai contoh sekolah, salah satu implikasi etika ialah implikasi etika terhadap individu. Individu boleh dibahagikan kepada beberapa kategori, iaitu rakan sejawat, murid-murid dan ibu bapa murid. Etika terhadap rakan sejawat. Cara kita beretika dengan rakan sejawat adalah: pertama, mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan murid atau ibu bapa, atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. Implikasinya dapat menghindar diri daripada menimbulkan rasa kurang selesa dan perselisihan faham dalam kalangan rakan sejawat sekaligus melahirkan suasana harmoni di sekolah. Yang kedua, sentiasa bersedia membantu rakan sejawat, terutamanya mereka yang baru menceburkan diri dalam profesen perguruan. Implikasinya dapat membentuk keserasian, menjalin ukhuwah serta bekerjasama dalam melancarkan aktiviti di sekolah. Etika seterusnya ialah etika terhadap murid. Yang pertama, mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid daripada hal-hal lain. Implikasinya, hubungan guru dan murid dapat dieratkan serta saling menjalinkan ukhuwah. Yang kedua, bersikap adil terhadap setiap orang murid tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama. Implikasinya, supaya murid tidak rasa terpinggir atau dibanding-bandingkan. Yang ketiga, membimbing atau mengajar seseorang murid tanpa mengenakan sebarang bayaran selagi pengajaran berlangsung di dalam sekolah. Implikasinya, dapat memberi tumpuan sepenuhnya dan membuka peluang kepada murid yang lemah untuk terus berusaha. Yang keempat, menunjukkan contoh teladan yang baik. Implikasinya, murid turut akan berpakaian, mematuhi peraturan dan tingkah laku seperti yang diteladani daripada guru. Yang terakhir, memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas melalui pengajian, penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan dan mesyuarat atau seminar. Implikasi daripada perkara tersebut dapat memperbaiki kekurangan
daripada segi cara mengajar dan menambah ilmu pengetahuan. Etika terhadap ibu bapa murid. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat antara guru dan ibu bapa. Implikasi daripada etika ini, kita dapat saling bekerjasama dan membantu dalam sebarang aktiviti sekolah tanpa terasa terpaksa. Yang kedua, memberikan maklumat tepat berkaitan anak-anak kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. Implikasi daripadanya, agar prestasi serta disiplin murid-murid dapat dipantau di rumah sehingga mencapai tahap terbaik. Yang ketiga, mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa murid. Implikasi daripadanya, supaya tidak berlaku penindasan atau ketidakadilan terhadap murid yang datang daripada golongan yang rendah status sosial dan ekonomi. Yang keempat, menghindarkan diri daripada menyebut atau melakukan perkara-perkara yang dapat menjejaskan kepercayaan murid terhadap ibu bapa atau waris mereka. Implikasi daripadanya, bertujuan agar murid-murid tidak menilai ibu bapa mereka secara tidak adil dan mencabar masalah sedia ada dalam keluarga. Untuk bahagian seterusnya, kita akan melihat implikasi etika terhadap pengurus. Melihat kepada etika terhadap pengurus dari konteks sekolah membawa maksud etika terhadap pengetua atau guru besar dan juga penolong kanan. Pengetua atau guru besar dan juga penolong kanan adalah orang atasan yang menjadi saluran utama guru menerima arahan kerja atau membuat laporan. Etika terhadap pengetua. Pertama, menghormati pengetua tanpa mengira usia. Implikasinya, agar tiada perasaan senioriti atau tidak puas hati apabila berdepan dengan pengetua. Yang kedua, melaksanakan arahan yang diberikan selagi tidak bercanggah dengan peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam dan KPM. Implikasi daripadanya, dapat melaksanakan semua perancangan dan aktiviti sekolah dengan lancar. Yang terakhir, berbincang tentang segala gerak kerja yang memerlukan persetujuan pengetua. Implikasinya, supaya keputusan yang dibuat tidak melangkaui hak dan bidang tugas. Dan yang terakhir, etika terhadap penolong kanan. Menerima arahan kerja ketika ketiadaan pengetua. Implikasi daripada ini ialah agar segala perjalanan aktiviti sekolah dapat dilaksanakan dengan kerjasama terbaik. Yang kedua, melakukan perbincangan berkaitan pengurusan sekolah sebelum dibawa ke pengetahuan pengetua. Implikasinya, supaya perkara berkaitan beroleh keputusan sebulat suara sebelum dibawa ke pengetahuan pengetua untuk persetujuan. Yang terakhir, melaporkan sebarang aktiviti berkaitan murid, PDPC dan co-curriculum untuk diambil tindakan. Implikasinya, untuk memudahkan pelaksanaan sebarang teguran atau bantuan dibuat terhadap murid. Selamat sejahtera doktor dan guru-guru sekalian. Saya akan meneruskan pembentangan tentang etika terhadap organisasi. Etika boleh dianggap sebagai garis panduan tingkah laku bagi pekerja dalam organisasi. Aspek etika dalam organisasi dicerminkan melalui pelbagai fungsi organisasi. Contohnya seperti pembangunan sumber manusia dalam organisasi dan penggunaan sumber organisasi yang sesuai dan berkesan. Dalam latar organisasi, tingkah laku beretika dalam menjalankan tugas sering dianggap sebagai sebahagian pegangan amalan agama yang dilakukan tanpa mengharap sebarang balasan. Organisasi yang berorientasikan tahap etika
yang tinggi mendapat banyak faedah dari tindakan tersebut. Organisasi ini mengamalkan prinsip-prinsip selesa berinteraksi dengan berbagai kumpulan dalam dan luar organisasi, mengguna pakai amalan baik, sangat mementingkan keadilan, tanggungjawab peribadi bukan secara kolektif dan melihat aktiviti sebagai matlamat dan matlamat biasanya dapat mengikat organisasi kepada persekitarannya. Etika juga membantu membuat keputusan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang diwatakan dan diterima sebulat suara oleh ahli organisasi sekolah. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil mesti memberikan kelebihan semua ahli di dalam organisasi berkenaan. Antara kelebihannya ialah menolong pemimpin pendidikan untuk membuat keputusan tentang sesuatu tindakan yang mungkin diambil, menjelaskan mengapa atau why sesuatu perkara tersebut berlaku, contohnya pelanggaran disiplin pelajar berkaitan rapat dengan etika. Menjelaskan bagaimana seseorang ketua itu memotivasikan guru di bawahnya dan menjelaskan falsafah pendidikan yang menekankan objektif untuk melahirkan insan yang kamil. Untuk memahami implikasi etika terhadap negara, terhadap organisasi, kita patut memahami tindakan atau tingkah laku tidak beretika yang menular dalam organisasi sehingga memberi kesan kepada organisasi. Tindakan tersebut termasuklah sikap pilih kasih sesama guru-guru, menjalankan perbuatan yang memberikan keuntungan kepada peribadi, tingkah laku yang bertentangan dengan nilai etika dan norma, tingkah laku yang bertentangan dengan etika serta moral, self-centered, menggunakan kedudukan untuk kepentingan sendiri. Rumusannya ialah budaya etika dan integriti ini adalah amat penting dalam mana-mana organisasi kerana ia memastikan pelaksanaan apa jua program serta matlamat dicapai dengan baik serta beretika. Kesimpulannya, pembentangan kita hari ini ialah etika pengurusan penting dalam pengurusan sumber manusia. Etika pengurusan dalam sesebuah organisasi pendidikan melibatkan individu, sekolah atau institusi pengajian serta pihak kementerian dalam memastikan kualiti pendidikan diberikan sama rata dalam pelbagai lapisan masyarakat. Apa yang penting sekali adalah kawalan dalaman individu, iaitu berkaitan dengan soal keimanan, kemantapan rohani dan keteguhan jiwa dalam menangani pelbagai ganjaran, hadiah mahupun duit atau cubaan pihak yang tidak mengamalkan hajat yang baik dalam memenuhi keperluan sendiri berbanding keperluan umum. Oleh itu, etika perlu ditelak di kalangan individu dan sesebuah organisasi supaya menjadi amalan hidup dan amalan kerja bagi mencapai kecemerlangan, kecekapan, dipercayai dan dihormati. Sekian, terima kasih.